Hai guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Nampak gelap lah pula filter ni. Try tukar filter lain pula. Hari ni kita nak cerita pasal mindset. Okay, dah lama dah saya bersiaran kan. Sebelum ni macam-macam tajuk saya bagi kan. Dan saya juga pernah perkenalkan diri saya sebagai seorang kaunselor. Hi, thank you for watching. Okay, sebagai kaunselor. So, untuk tajuk hari ni, mindset. Okay, selalunya kalau kita kata mindset ni, mesti kita akan attack pada kita punya otak lah kan. Okay, kalau kata otak ni, biasa kita akan tahu kalau kita belajar biologi. Kalau orang sains ni, kita dalam otak tu macam-macam neuron dan saraf dan sebagainya lah. Dia ada tempurung dan sebenarnya otak kita tak besar mana pun, besar penumbuk. Yelah, saya pun saya tak ambil Melayu, so lebih kurang besar macam penumbuk je lah kan. Okay. Mindset. Okay, mindset ni banyak kita boleh bincangkan tentang mindset. Okay, sebagai contoh lah, mindset untuk macam saya sendiri. Okay, saya akui saya pun bukanlah seorang yang kurus. Okay, saya orangnya berisi. Dan sebelum ni memang berat saya agak berat lah. Kalau orang tengok yang first video saya dulu, dalam 100 lebih kilo lah. So satu je lah, saya kalau saya nekat, okay, saya nekat untuk turunkan berat badan, saya akan memang betul-betul buat. Okay, itu saya punya cara. Kalau saya nekat, memang saya akan buat. Pernah satu kali waktu saya tahun 2016, okay, kawan saya ajak saya join Jom Kurus Satu Malaysia. Jom Kurus JKM JKM lah. Yang yang diurus ataupun orang panggil coach dia ialah Kevin Zahari. Okay, so memang saya juga seorang peminat Kevin Zahari sebab saya suka dia punya figure lah. Okay, kalau orang kata macam sangat fit, dia tak kurus, tak gemuk dan dia fit. Dan saya tak suka sangat lelaki yang jenis orang kata, saya tak suka even lelaki ke perempuan yang jenis ikut especially lelaki yang bina badan tu, yang ada ketul-ketul, ada guna makan protein. So saya tak suka, tak berapa sukalah lihat macam tu. Jadi sebabkan saya teruja dengan Kevin Zahari, kawan saya ajak saya join Jom Kurus. So memang waktu tu mula-mula tu rasa macam beratnya nak bayar kan, dengan duit lagi RM300 waktu tu. Walaupun saya bekerja, tapi ada komitmen lain lah saya yang kena buat kan. Bayar sewa, bayar kereta, sewa rumah, bayar kereta, makan, bil air, apa semualah, astro dan sebagainya. So macam-macam semua, macam-macam benda. Okay, alamak, ada mesej lah. Okay, I'm back. Sorry. Alamak. Okay, just journey lah, nak cerita pasal journey saya lah. Okay, lepas tu saya daftar atas nama Coach Ellie. So waktu tu memang kawan saya daripada balik pulau datang. Dia datang dengan kawan dia. Cuma saya daripada daerah saya, area saya je. Dan saya
first day tu saya tak pergi. Waktu hari perkenalan diri tu saya memang tak pergi. So jadi bila saya tanya kat kawan saya bila lagi program tu akan ada kelas, so dia kata coach beritahu hari Isnin sampai Jumaat. Sabtu akan hi Faidatul Azmani, thank you for watching. Okay, ini just nak share pasal pengalaman saya masuk jam kurus lah. So kira pasal mindset, macam mana saya setting mind saya untuk memastikan saya cuba dapatkan berat, menurunkan berat badan. Okay, so lepas tu saya masuk saya daftar. Okay, hari Isnin saya masuk, saya pergi ke Bukit Dumba. Okay, sebab coach kata kat situ, so kami buat workout. Okay, itulah hari pertama yang saya belajar tentang workout. So coach suruh saya lari. Okay, kita orang lari dalam 3 pusingan macam tu, 3 pusingan. Okay, lepas tu dia suruh buat sit up dalam 100, pumping dalam 100, squat 100, tapi buat 5 set. So mula-mula tu memang tak kenal orang, jadi just buat je. Buat penat lah, memang penat, heartbeat memang laju gila. Lepas tu rasa macam nak give up, tapi sebab fikir satu, sebab saya kata saya dah bayar 300. Saya kata sayang 300 aku tak ada perform, tak nampak hasil. So kena buat. So buatlah, paksa sampai habislah 5 set tu. Okay, habis 5 set rehat. Okay, waktu first buat tu memang nampaklah kawan-kawan yang baru-baru, yang kawan baru tak kenal lagi kan. So baru nak sembang-sembang macam. So dia orang pun macam penatnya sebab masing-masing masih lagi first time masuk join kurus waktu tu. So memang dan saya tabik lah, coach kami ni dia memang ikut, memang dia akan ikut satu-satu. Dia akan pergi check setiap orang. Okay ni ni berapa dah ni? Okay, lagi dia akan push. Okay, so lepas tu hari kedua, masuk hari kedua, rasa macam sebab pagi saya kerja, saya cikgu. So pagi tu saya pergi sekolah sampai pukul sebab saya kaunselor, kadang-kadang balik pukul 4. So pukul 6 tu dah kena ada kat Bukit Dumba. So dengan terpaksa balik rumah, tukar baju, dengan tak sempat, kadang-kadang tak sempat mandi, basuh macam tu je. Lepas semayang asar terus keluar. So buat rutin waktu tu memang paksa diri je, sebab fikir 300 aku kena 300, tak boleh jadi 300. So pergi buat seminggu tu. So memang balik rumah memang tidur. Sampai rumah lepas semayang maghrib apa semua tidur. Okay, lepas tu minggu pertama tu berat tu turun, tapi adalah dalam 1 kilo macam itulah, turun 1 kilo. So ada orang yang memang turun, ada setengah orang turun banyak. Okay, ada yang turun 2 kilo, ada yang turun 500 gram, ada yang turun 200 gram. So coach akan ambil bacaan setiap hari Sabtu, dia akan ambil. So hari Ahad kami ada yang dia banyak yang dah kenal ni, dia pun ada plan, dia pun buat plan sendiri. Dia pun plan nak pergi naik Bukit Bendera apa semualah. Mula-mula tu saya tak join sebab saya tak kenal lagi. Saya hanya kenal kawan saya je. Okay, lepas tu lepas tu coach fikir sebab nak kejar-kejar maghrib dan sebagainya, coach anjakkan latihan tu kepada lepas maghrib. Maksudnya lepas maghrib tu dalam pukul 8 macam tu lah. Okay, so adalah thank you for watching. Jadi sempatlah yang nak maghrib apa semua lah. Lepas tu jumpa dekat kompleks Giliran Sukan. Masa kami buatlah sama squad. Kami akan buat aktiviti yang berbeza lah. Ada yang akan mula-mula, tapi wajibnya kardio ialah berlari sekurang-kurangnya 5 pusingan.
Pergi dan balik ataupun pusing gelanggang sepak takraw ke, gelanggang apa tu pusing berlari apa semua. Lepas berlari dia akan buat satu macam workout yang berpartner, ada minggu yang akan berpartner. So you akan cari partner. So waktu tu lah saya mula start kenangan kawan lah. So cari partner. Okay, dengan partner ni saya akan push dia akan push saya. Sebab kalau partner tak habis, kami tak akan menang lah pertandingan tu. Maksudnya coach akan buat pertandingan. Okay, siapa yang dah habis workout apa dah kena pergi belah sana. So yang belah sini pula habis kena pergi belah sini. So siapa yang lambat, kita akan dapat detect lah. So memang beri kerjasama lah. Saya push dia push saya. Dan start daripada itu, kalau tak buat tournament, tak buat aktiviti macam tu pun, just workout biasa pun saya akan push dia. Saya ingat lagi kawan saya tu Mas Tura saya. Dia kurus, cuma dia tinggi. Jadi kalau dia berisi pun dia nampak berisi lah. Tapi sebenarnya dia tak adalah nak kata kita macam tak lah kan. Alamak, line problem lah. Okay, nak kata obesity tu macam tak, tapi sebab dia tinggi kan. Okay, lepas tu saya push dia. Dia pun akan, kalau dia nampak saya dah penat kan, dia pula akan push. Fazul okey ke, jom okey, lagi sikit. So kami akan sama-sama lah pastikan habis sama-sama. Lepas tu saya dah bila hari tu dia tak ada, so saya akan partner dengan orang lain. So dari situ saya kenal dengan kawan-kawan saya. Sampailah ada satu part tu coach kata kita nak buat pertandingan. Okey, pertandingan ni ialah you cari partner. Okey, combination of dua partner tu, pairing tu, you akan dapat kalau markah bila you markah keseluruhan dua orang tu tinggi, berat yang turun tu tinggi, maksudnya menang lah. Dia ada dua lah, maknanya kategori individu, kategori partner, pairing. So saya lepas tu bila saya dah lama-lama tu saya pairing dengan dengan adik kawan saya, Zera. Okay, lepas tu dan dia kawan saya ni saya memang push dia lah. Okay, berat dia pun waktu tu lebih kurang juga lah, dalam 110, 116 macam tu lah. Okay, saya push dia, dia pun akan push saya. So kami target kami ialah nak hadiah. Mula-mula tadi saya target sebab saya tak nak membazirkan duit saya 300. Okay, bila you tapi sekarang ni target kami dah bertukar. Maksudnya saya dah letak mindset saya nak menang hadiah. So saya kena kurus. Lepas tu coach pula kata hadiah kita akan bagi 1,000 kalau menang. Oh, memang lagi push lah. Okay, tapi sebab saya ni kecil, rendah, jadi saya punya berat penurunan tu tak tinggi. Cuma dia nampak dari segi inci loss. Okay, daripada size saya mula-mula saya pakai double XL, boleh saya lepas saya dah workout selama 6 minggu tu, saya boleh sampai baju saya ialah L. Bayangkan betapa nekatnya saya waktu tu. Okay, memang malam pun cuti ke Sabtu Ahad ke, coach akan message, okay, you balik rumah pun you kena buat ni. Dia akan bagi senarai. Okay, buat. Lepas tu kita orang akan buat macam jus, minuman jus. Okay, minggu ni diet jus. So minum jus, buatlah buah-buah apa yang dia akan bagilah senarai buah. Sebab ada buah-buah yang kita rasa sebenarnya memberi kegunaan untuk diet, tapi sebenarnya tak sesuai untuk diet. Contohnya macam tembikai, sebab dia banyak okey, tembikai kalau you minum pagi sangat elok sebab dia banyak air. Okey, bila dia akan bagi kalau dia akan membekalkan air pada tubuh badan you. Okey, dan dia juga untuk elakkan you punya perut kembung. So kalau jus
Kalau pisang, okey, pisang pula dia ada masa dia you tak boleh makan. Okey, kalau saya tak ingat lah saya kena check balik. Okey, ataupun siapa-siapa yang ada kat sini boleh check balik cara pemakanan buah-buahan yang sesuai waktu bila apa semua. Okey, sebenarnya ada memang betul kalau kita makan pada waktu yang salah, memang dia akan mempengaruhi kita punya diet. Okey, dan waktu tu coach tak tetapkan macam tak boleh makan suplemen. So waktu tu bila coach tak tetapkan, ada orang yang makan suplemen. Jadi cuma perbezaan dia, orang yang makan suplemen ni dia akan cepat kurus lah, dia akan penurunan dia lebih tinggi. Walaupun sampai satu tahap tu coach kata kita terpaksa cut lah. Siapa yang ada ambil siapa yang ada ambil suplemen, kita kena macam kena buang jugalah kan. Okey, sebabnya tak adil lah bagi orang yang tak pakai suplemen kan. Lepas tu bayar susah-susah turunkan berat badan. Okey, waktu tu saya ingat lagi kita orang masuk marathon. Waktu tu lah rasa macam benda yang impossible jadi possible. Sebab dulu waktu sekolah saya tak berani nak hiking sebab saya rasa macam badan saya berat. Jadi saya takut nak naik. Saya kata nanti saya menyusahkan orang. Sebab kita kalau boleh tak naklah orang susah sebab kita kan. Jadi lepas tu saya pula juga pernah ada pengalaman, kebetulan lah saya masuk universiti. Okey, bila saya masuk universiti saya kena macam ada sekejap. Okey, sorry. Lepas tu okey, come back balik. Okey, masa saya belajar dulu, okey, saya kena macam pergi saya kena pergi macam orientasi lah. Okay, so memang saya ni tak bernasib baik lah. Setiap kali orientasi macam saya masa saya masuk diploma dekat Pahang. Okay, saya masuk kat Pahang, saya kena masuk dekat Taman Negara kot dekat Pahang tu, kat Kuantan. Dan masa situ kami kena masuk hutan. Lepas tu ada lalu paya, ada lalu becak dan ni lah apa semua kan. Lepas tu kena naik bukit tu kena pegang tali. So secara tiba-tiba tali tu terjatuh. Hi Niza, thank you for watching. Ni cerita pasal mindset dengan kenangan waktu masuk Jom Kurus. Okay, so memang kalau masuk tadi saya terangkan sikit lah tadi tentang macam mana saya set minda saya untuk turunkan berat badan. Okay, lepas tu nak jadikan cerita, saya ada pengalaman pahit lah bila tadi tu tercabut, tergelincir daripada tu, saya tergelincir ke bawah lah. Dan saya hampir terkena macam kayu tajam. Okay, lepas tu itu satu pengalaman. Pengalaman kedua pula waktu saya masuk di UPN Sarawak pun sama juga. Saya kena orientasi masuk hutan. So saya kata saya adalah orang yang sangat takut nak masuk hutan sebab saya rasa macam saya akan menyusahkan orang dengan berat badan saya. Tapi macam mana pun saya tetap habiskan perjalanan tu. Walaupun saya masuk, saya akan habiskan sampai saya keluar lah. So saya sama kat Sarawak tu, saya Taman Negara Semilajau. Okay, Taman Negara tu dia ada buaya lagi. Kalau memang dia ada signboard, awas ada buaya. So masa tu kat Bintulu, so memang malam tu kita orang ada macam buruh hantu lah. So memang takut lah kata sebab kita dah tahu buaya. So memang doa sangat supaya senior tak hantar dekat tepi-tepi laut, pesisiran laut.
Okay, lepas tu besok paginya kita orang kena masuk hutan hiking. Dan satulah yang saya shocknya, kumpulan saya tu ada satu Chinese, ada dua Chinese. Okay, Steven, tak ingat lah nama dia. Lepas tu ada kawan perempuan Cina lah. So dia ni sangat bagus sebagai ketua. Dia akan push orang belakang dia. So kalau macam dia ke depan, dia akan so kita orang stop. Okay, dia akan tengok laluan di depan macam mana. Lepas tu dia akan patah balik. Lepas tu kalau dia rasa macam dia tengok saya tak confident, dia akan ambil kayu. Dia akan dia suruh saya pegang kayu tu. Dia akan tarik. Dia akan tarik. Dan dia memang sangat prihatin lah. Dan sama juga kawan dia tu jenis tak buat, dia kurus tapi dia bukan jenis orang yang lasak. So dia pun yang perempuan Cina tu pun jenis takut juga. So dia akan jaga saya dengan kawan saya, dengan yang Chinese tu. So saya belajar macam mana kita nak kuatkan diri kita. So memang sepanjang masa tu kan dia akan kata, Fazlun, you okay? I'm okay, don't worry. Dia cakap, tak apa, you can do it. So daripada situ dia push saya sampai saya habis. Dan kami ada satu part tu memang kami akan lalu jeram tau, macam air laju, macam air terjun. So kena pegang tangan. Memang kena pegang tangan. Nak lalu tu kena pegang daripada awal. So yang mana lelaki dia akan ambil kayu. Okay, dan dia akan pegang. Dan Steve ni dia akan duduk di belakang sekali. Dia bukan di belakang sekali. Maksudnya laki-laki, dia laki yang ketiga lah. Dia akan pegang kayu tu, dia akan tarik. So dia tarik dulu. Dia akan tarik. Dia akan suruh pergi, perempuan jalan dulu. So kami akan lepas lah. Kami lepas sampailah last sekali kami lalu kat Titi. Titi tu memang kecil gila, kayu je. You kena jalan dengan tangan. Lepas tu dia cakap, jangan pandang tepi apa semua, jalan je. Dan untuk pengetahuan, saya pandang tepi. Okay, tiba-tiba saya nampak ada batang kayu. Lepas tu saya kata, ini kayu ke apa ni? Lepas tu sekali tengok mata dia macam buka tutup kan. Memang kata macam mampu aku buaya ya. Memang jalan laju lah. Tak fikir lah, takut tadi. Memang jalan laju je. So kita boleh sebenarnya minda kita ni, kita kena ajar dia selalu berfikir macam mana kita nak, contohlah macam saya kata tadi, saya nak kurus. Saya masuk jom kurus tu, first kali saya masuk bukan sebab sebab kawan saya paksa saya masuk. Okay, yang kedua, bila saya dah masuk, saya fikir saya dah keluar duit. Bila saya dah keluar duit, takkan saya nak sia-siakan duit saya. Okay, waktu tu bagi saya 300, walaupun 300 setengah orang rasa sikit, tapi bagi saya yang saya duduk jauh daripada family, so memang saya rasa benda tu berat lah. Okay, sebab saya ada komitmen lain kan. So dan saya push diri saya. Dan pada pertengahan selepas tu, bila coach kata ada hadiah, saya push lagi diri saya lebih tinggi untuk dapatkan hadiah. Okay, so kita yang set minda kita. Kalau kita set minda kita tak boleh, memang kita tak akan boleh. Sebab pengalaman jom kurus ni pun ada juga. Ada kawan yang bila nampak saya push diri saya, dia pun push diri dia. So dia nampak macam saya ni bersemangat, so dia akan push diri dia juga. Tapi macam saya katalah, saya ni jenis rendah, so saya ni susah nak turun berat badan. Okay, berat saya tak turun, cuma inci je turun. Okay, tapi setengah orang suka macam tu. Tapi untuk pertandingan macam jom kurus, macam yang ni, dia nakkan kuantiti. Maknanya berat tu turun. Sebab kalau berat tak turun, macam orang kata lemak tu tak pecah lah. Jadi macam frustrated jugalah, sebab saya hanya selama 6 minggu tu saya dapat turun dalam 6 kilo macam tu je lah.
Sebab ada kawan saya tu turun banyak, sangat banyak. Daripada 100 lebih, dia turun sampai 86. Banyak. So saya rasa macam tak apalah. Bila dah ambil pertandingan, bila dah dapat keputusan apa semua, saya reda lah nak macam mana kan. Memang bukan rezeki kita. Tapi yang saya seronok, saya boleh pakai baju yang saya tak pernah pakai selama ni. Okay. Dan yang saya impikan nak pakai pun saya seronok saya boleh pakai. Jadi dan pengalaman yang saya seronok waktu jom kurus ialah saya dapat kawan baru. Dan yang kedua, saya atasi ketakutan saya. Macam saya sebut tadi lah, saya takut nak masuk hutan sebab saya tahu kemampuan saya tak kuat. Okay, dari segi stamina, dari segi berat badan, saya rasa saya tak mampu nak masuk. Tapi bila saya masuk jom kurus, okay, kami sama-sama yang berat badan berisi ni masuk satu geng. Maknanya satu geng semuanya badan yang lebih kurang, berat sama. Okay, masuk. Okay, sama-sama push diri sendiri. Orang ni push orang ni, orang ni push orang ni. Orang ni kata boleh lagi sikit. Ada memang stigma, bukanlah stigma. Kata-kata kalau kita jumpa mana-mana hiker, dia akan kata, alah, kejap je lagi 5 minit. Memang itulah yang memang itu yang pernah, memang sering berlaku kat saya. Jauh lagi ke? Alah tak, lagi 5 minit. Alah lagi 10 minit je. Alah lagi setengah jam je. Tapi kenyataannya, sejam lagi. Betul tak, Niza? Okay, lepas tu, okay, masuk hutan. Okay, lepas tu saya juga tak pernah terfikir untuk join marathon. Okay, selama ni rasa macam 2 kilo pun kita tak mampu nak lari. Tapi bila saya masuk jom kurus, saya terus daftar untuk 10 km. Tengok 10 km tau. Fun run tu 10 km. Tak dapat apa pun, tak dapat hadiah pun. Okay. Tapi saya berjaya menghabiskan 10 km tu. Dan waktu tu saya marathon yang pertama saya masuk ialah Hari Sukan Negara kot, tak pasti. Asalnya Hari Sukan Negara, jabatan kedua, waktu perasmian jabatan kedua. Memang berlari dengan kawan lah. So mula-mula lari dengan kawan. Lepas tu tengok dia boleh catch up, dia tak larang nak ikut kita punya rentak. So saya kata lari je. Sebab saya tak boleh suruh orang ikut rentak saya. Sebab saya takut saya kesian kat dia. Sebab dia mungkin akan dia ada stamina, mungkin dia boleh lari laju. Okay, macam kita yang tak ada stamina ni, kita kena tahu kemampuan kita. So macam saya tahu kemampuan saya hanya boleh lari dalam mungkin jarak yang pendek. Maksudnya dalam 10 minit, 15 minit ataupun 5 minit je saya boleh lari. Lepas tu saya akan jalan. So kalau orang yang stamina tinggi, dia akan boleh lari lah. Maksudnya setengah jam tu dah boleh 1 kilo, 2 atau 3-4 kilo. Saya dan waktu ni dua situasi, dia hiking dengan berlari. Okay, mindset dia sangat-sangat kena kuat. Okay, marathon, okay, kalau kita masuk larian marathon, you punya mindset lain. Bila you naik hiking, mindset you lain, tak sama. Kalau orang kata lari dengan hiking ke sama ke, tak. Okay, basikal pun lain. Okay, basikal you ada benda yang you boleh kayuh, yang bila satu part you boleh berhenti berkayuh dan dia boleh bergerak. Tapi lari tak. Lari you kena paksa diri you untuk berlari dan juga berjalan. So macam hiking pun sama. Tapi dia ada satu part you akan, bila you naik atas, ada satu graviti akan tolak kita naik atas.
Tapi untuk berlari, you mendata. Bila you mendata, you memang kena push diri you berjalan. Berjalan atau berlari. So, stamina untuk berlari, berlari ni berbeza sikit dengan, bukan. Mindset untuk berlari ni memang berbeza. Okay. Kalau tengok cerita-cerita kat orang cerita-cerita di TV tentang marathon tu memang betul. Untuk 5 kilometer yang pertama, memang you eager sangat nak menang. Memang you eager macam nak lari laju. Tapi bila satu tahap, bila dah masuk 4 kilometer, you dah mula rasa macam nak give up. Memang you rasa macam, ya Allah, aku dah tak tahu kenapalah aku boleh terjebak macam ni. Kenapalah. Semua menyumpah. Menyesalnya. Ya Allah, kenapa aku bazir duit buat benda tak edak yang ni. Ya Allah, bukannya aku dapat apa pun. Bukan aku dapat hadiah pun. Sekadar lari je. Kenapalah nak kena daftar. Kenapalah nak kena ni. Kenapalah itu. Waktu telah berbay. Okay. Dan bila lepas tu, bila dah dia akan berbay sampai 3 km. 3 km selepas tu, dia mula macam, Lun, sikit lagi ni. Boleh lah. Lantaklah, habislah kan. So, bila dah nak masuk yang last tu, dia dah mula laju lah. Maksudnya kita dah mula jalan pun dah laju. Badan pun dah mula ringan. Dan peluh memang tak payah cakap lah. Memang banyak keluar lah. So, memang waktu tu memang dia berperang tau. Badan dengan otak dia berperang. Memang berperang. Badan ni dah reject dah. Tak mau lari. Tapi mind kita lari. Dan biasanya kalau macam berlari, you akan ada satu pit stop untuk minum air. Okay. Dan ada orang dia akan ambil air tu, dia akan minum, berhenti dan minum. Okay. Macam saya tak berhentilah. Saya akan ambil, saya akan bawa sepanjang perjalanan, saya akan minum sikit-sikit. Okay, sebab bila kita minum sekali arung, air terkurang. Okay, thank you for watching. Okay, bila kita minum sekali arung, kita akan hilang dahaga. Tapi kita akan, bila kita start balik momentum tu, kita akan rasa cepat penat. So saya akan pegang air tu dan saya akan bawa sambil berlari. Sebab saya bukan lari marathon sangat kan. So lari-lari anak je macam tu kan. So saya akan bawa air tu. Sampailah air tu habis. Lepas tu so jadi kita dahaga tu akan hilang sikit demi sedikit. Dan kita akan kurangkan jadi tak terlalu penat. So memang rasa macam, okay, you kena stick dah dekat otak. Waktu nak start je berlari tu, mindset first kali, tolong jangan rasa nak terbuang apa-apa. Kalau boleh pergilah buang dulu. Pergi toilet, pergi buang apa yang patut. Yang besar ke yang kecil ke buang. So buang, pergi buang. Lepas tu dan pastikan makanlah. Masa first saya lari marathon dulu, saya kononnya saya nak cepat kurus sebab saya nak dapat hadiah kan. So jadi saya tak makan lah. Lepas tu separuh je masa 10 km tu, bila masuk kilometer ke mana, ketiga kot, 3 km tu saya dah mula rasa penat, memang rasa nak pingsan. Okay, nasib baik saya dia bawa macam roti kot ke air yang saya letak ada 100 plus dalam dia. So saya minum. Okay, berbekalkan air tu je lah yang membekalkan gula kat saya. So saya, tapi waktu tu first tu saya tak lari lah, just jalan banyak lah. So lepas tu bila masuk marathon yang kedua tu, saya dah mula dapat momentum lah, dapat rentak macam mana nak berlari. Okay, macam mana nak tak hilang sakit. Kali pertama tu memang macam-macam lah, sakit badan jangan cakap lah, dari pinggang sampai ke bawah. Okay, lepas tu memang sakit. Tapi kepuasan dia ialah kita rasa macam memang rasa lega, segala masalah hilang. Sebab yang kita fokus ialah letih. So memang hilang segala masalah. Waktu dan tak serik. Memang tak serik.
Waktu tu cari pula dengan partner, kawan pula kami akan cari. Marathon mana lagi boleh masuk ni Cari. Lepas tu masuk lepas tu masuk Penang Bridge. Memang saya pernah masuk Penang Bridge. Saya masuk Seven Bridge, Ipoh Seven Bridge. Okay, masa ke Ipoh tu lagilah. Dalam kalau ikut pendaftaran hanya 13. Tapi setelah melaluinya, saya rasa dia bukan 13, dia adalah 15 kilometer. So memang expectation yang berbeza. So macam Seven Bridge tu kita macam saya masuk, saya macam nak tengok keindahan lah. Okay, okay, macam Penang Bridge memang saya teringin nak, yelah waktu marathon je yang Penang Bridge akan tutup, yang kita boleh bergambar di atas Penang Bridge tu tanpa ada kenderaan. Jadi masa tu lah yang paling seronok lah kita bergambar. So memang saya nampak yang kebanyakannya bila dah sampai kat tengah Penang Bridge tu memang orang kata memang kena snap gambar lah. Okay, dan cuma marathon saya stop lari lepas COVID lah. Masa COVID tu saya ada juga ambil satu larian, tapi tak sempat. Larian malam. Saya pun tak tahu boleh lagi tak lari. Saya harap saya boleh lari lagi lah. Dan kalau boleh, kalau dah buka marathon, saya ingat saya nak cabar diri saya balik. Saya nak lari 10 km. Seperti mana yang saya pernah buat. Saya pernah pergi sampai Putrajaya. Kat Cyberjaya tu, Masbadi. Tu memang, yang tu saya lari dengan kakak-kakak saya. Dengan kawan saya. Memang dah ke laut lah. Tak tahulah kakak saya dah lari ke mana, kawan saya dah lari ke mana. Cuma yang tahu kami jumpa kat Penamat. Itu je. Yang penting kita orang kata, okay, jumpa kat Penamat. Itu je. Itu je yang confirm akan dah jumpa. Kalau pertengahan jumpa tu nasib. Kalau tak jumpa tu pun nasib juga. Dan biasanya bila saya dengan kawan saya, kami akan fight. Siapa dulu. Itu yang seronoknya. Niza ada tak kat sini? Pernah masuk marathon tak yang tengah live dengan saya ni? Okay, kalau pernah, komen lah sikit. Okay, kalau pernah, okay, bolehlah cerita pengalaman, ataupun kalau ada masalah yang perlu nak share ke, ataupun nak saya bantu ke, just WhatsApp, just mesej dekat Raika Coffee. InsyaAllah kami akan bantulah. So sekarang ni sebab PKP kan, sebab hari tu PKP COVID, so saya gunakan ni lah kopi Raika ni. Nak kata maintain tu taklah, sebab lepas 2016 tu okay, saya adalah saya macam ada problem sikit, so saya ada gain weight lah. Okay, saya bila stres ke apa, kadang-kadang saya suka makan. Saya tak makan banyak, tapi mungkin sebab metabolisme saya rendah, jadi dia tak makan banyak pun dia akan cepat naik. So memang saya naik, okay, untuk maintain berat jom kurus tu, saya boleh maintain sampai 2 tahun, 2 atau 3 tahun macam itulah. Okay, lepas tu badan saya naik, bukan sebab satu sebab memang saya tak dah stop. Lepas tu saya stop exercise. Okay, dan bila saya lepas tu saya stop juga buat hiking ke, masuk marathon dan sebagainya. Lepas tu kemudian tu lepas saya dah elok daripada masalah yang saya hadapi, okey, saya tengok berat saya dah naik, so saya try ambil personal trainer lah.
Tapi tak lama lah, dalam sebulan kot macam tu. Okay, ataupun 2 minggu macam tu lah. Sebabnya personal trainer saya tu tiba-tiba dia ada kelas lain pula. So saya sempat berguru dengan dia dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan lah. Okay, sebulan macam tu dapatlah turun dalam 4 kilo macam tu lah. Okay, cuma waktu tu berat turun, inci tak turun lagi waktu tu. Okay, lepas tu biasalah dengan sibuk dengan kerja dan sebagainya. Okay, macam-macam apa berlaku dalam kehidupan kita apa semua. Dia naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Macam tu lah. So sekarang ni saya nak cuba kembalikan balik pada jam kurus saya dulu. Okay, saya minum Reka Coffee lah. Okay, saya consume dia. So kalau kata ada siapa-siapa kat sini, atau sahabat ke, kawan ke, adik-adik ke, saudara mara ke, okay, yang perlukan nak turunkan berat badan, boleh message dekat Reka Coffee. Okay, kami punya ejen dengan Stepkis akan bantu melayan anda, akan bantu anda lah untuk consume macam mana, nak minum macam mana, cara pemakanan, exercise ke apa ke. So memang sebab saya consume okay, dan sekarang ni saya tama-tama nak buat exercise kat luar susah sebab COVID, tak berani. Kalau nak keluar pun kena pakai mask. Saya jogging hari tu pun saya pakai jugalah mask. Bila saya dah tak boleh nafas baru saya buka mask tu. Sebab saya rasa tak yakin dengan udara yang ada. Sebab bila satu tempat tu ramai orang, jadi saya macam takut bukan apa. Kita takut bila kita dapat benda tu, kita bagi pada orang. Itu saya tak mahu. Kalau benda tu kita tak beri pada orang lain, tak apa. Masalahnya kita tak sedar kita kena, kita ada COVID, tiba kita bagi ke orang. So yang itulah yang saya cuba elakkan lah kalau boleh. Sebab tu saya kebetulan memang ada treadmill. So saya ikut kemampuan lah. Kalau saya balik awal, saya buat treadmill. Kalau saya balik lambatnya tak buat treadmill lah. Jadi just minum kopi. So saya nanti saya sambung lagi untuk besok, untuk tajuk yang sama, mindset. Okay, tadi saya cerita separuh, ada lagi cerita lain yang menarik. Nanti saya cerita pula mindset yang kita rasa macam saya cerita satu part tadi, saya kata macam saya push diri saya. Macam ada orang yang dia ikut dengan badan dia. Tak mau. Kau bila badan dia kata tak boleh, dia start give up. So itu saya sambung untuk esok. Okay, so hari ni saya sampai sini je lah cerita atau sharing saya hari ni. So jangan lupa like and share, dan boleh message di Reka Coffee. Okay, so so good night, peace of mind, peace of soul, peace of heart. I love you all. Okay, bye, see you tomorrow.